Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blyth sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Majlis berlangsung kemarin di Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Blyth. Daerah Blyth merupakan daerah terakhir bagi majlis tersebut. Ratusan pelajar dengan wajah yang ceria mengibarkan bendera kecil negara sepanjang jalan menuju Padang Bandaran bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Paluan hadrah menyerikan suasana keberangkatan baginda. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke-75. Berangkat sama, paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Dekadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bertemakan Raja Mahkota Negara, persembahan khas menterjemahkan kewibawaan dan kebijaksanaan Raja menjadikan negara lebih progresif, ekonomi stabil dan kesejahteraan rakyat terjamin. Lebih 400 pelajar menjayakannya. Kemuncak persembahan khas menggambarkan generasi belia daerah Blyth yang dinamik dan bersemangat. Detik bersejarah ini lebih bermakna apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama peserta persembahan khas sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Blyth bagi Majlis Ramah Mesra.
Kemeriahan dan keceriaan majlis bersama rakyat dan penduduk daerah Blaid terserlah apabila ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli mengunjungi khemah-khemah khas. Peluang kemasan bersua muka dengan raja yang dikasihi tidak dilepaskan begitu sahaja oleh pelbagai lapisan masyarakat sambil menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan majlis baginda. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia Paduka-Paduka Anak Anda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Walaupun berhadapan dengan risiko jangkitan COVID-19, para petugas barisan hadapan berkorban masa dan tenaga demi membantu mengawal jangkitan wabak tersebut di bumi Darussalam ini. Kesempatan untuk beramah mesra dengan ke bawah Duli Maha Mulia juga tidak dilepaskan oleh warga emas. Ada menerima pincin. Menerima pincin Penyertaan semua lapisan masyarakat di daerah Blaid jelas mencerminkan keharmonian, perpaduan dan kerjasama erat dalam mendukung kepimpinan seorang raja yang prihatin. Bidang pendidikan terus diberi keutamaan bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, berdisiplin, berbudi bahasa dan berhemah tinggi. And also, Your Majesty, it will be good to have a look at the hologram. The light is hitting the wall and then it shows the 3D objective. Very clever. Dan serta rakan-rakan parti bergambar dengan Terima kasih. Anggota-anggota Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei, Lumut dan British Garrison, Seria juga tidak melepaskan peluang menyembahkan tahniah dan junjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patih. Selaras dengan peranannya, persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) terus komited memberikan sokongan tambahan dalam aktiviti yang menjurus kepada kemasyarakatan dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dari minyak dan gas telah banyak membantu meningkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini. Yeah, very much, and thanks for your leadership during COVID. We've all been safe and doing a lot of good work. Thank you. Syarikat-syarikat swasta turut memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, lebih-lebih lagi dalam mengembangkan ekonomi negara.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi Majlis Santap. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Blyth. Hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra ini amat besar maknanya bagi rakyat jelata. Sepanjang Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk yang diadakan di keempat-empat daerah, segenap lapisan masyarakat dengan wajah berseri-seri tidak melepaskan peluang keemasan untuk bersua muka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan merafakkan syukur serta menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis Baginda. Ini menjadikan keberangkatan baginda suatu peristiwa yang akan terus terpahat dalam lipatan sejarah yang melambangkan hubungan erat dan istimewa antara raja dan rakyat. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk menjadi detik yang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap lapisan masyarakat daerah Blyth. Kesempatan tersebut membolehkan mereka menzahirkan rasa syukur kerana dapat bersua muka dengan raja yang dikasihi. Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kemeriahan majlis tetap dirasakan walaupun dalam suasana norma baharu. Segenap lapisan rakyat dan penduduk merafakkan syukur dan menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas peluang yang sangat istimewa untuk bersua muka dengan baginda. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Happy birthday His Majesty. Bergembira dapat bersama-sama menyambut perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Anugerah yang baiklah yang mana jarang-jarang kita ni bertemu dengan Raja kita ni yang dicintai. Merasa sangat bangga. Yang penting-penting lagi untuk ke bawah Duli. Saya dan kawan-kawan saya berasa gembira, excited and dah sabarlah akan jumpa ke bawah Duli. Seorang raja yang pengasih dan baginda banyak memberi kemudahan kepada rakyat. Baginda sangat prihatin terhadap rakyat dan penduduk di negara ini. Nahnu nuhibbu sultanana. Kami sayang raja kami. Kami sayang sultan kami. We love you, Sultan. We love you, Sultan. Pelbagai kemajuan dikecapi dalam usaha negara merealisasikan wawasan Brunei 2035. Daerah Blyth tidak terkecuali daripada mengalami arus kemajuan dan pembangunan prasarana yang sama seperti daerah-daerah lain. Semua itu bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Siti Nur Khadijah Subli membawakan laporannya. Projek penanaman padi secara komersial di kawasan Kandul, Mukim Bukit Sawat merupakan salah satu daripada usaha kerajaan dalam meningkatkan tahap sara diri bekalan beras negara. Dikendalikan oleh sebuah syarikat tempatan, penghasilan 6,000 hingga 8,000 tan metrik padi disasarkan bermula tahun 2025, iaitu tambahan kepada 11 hingga 15% keperluan beras negara.
Alhamdulillah, masa ini sudah start fasa kedua, yang mana baru bermula Jun last month, baru-baru ini. So fasa kedua ni ia ada terbahagi lagi kepada 2 fasa, yang mana awal-awal ini dalam 145 hektar akan buka. Jadi masa ini diorang sudah bermula mengclear kawasan NATO. InsyaAllah 20 hektar akan, insyaAllah kalau sudah siap nanti this coming Oktober, kami akan bertanam another 20 hektar arah fasa 2. Pendidikan dan kesejahteraan rakyat juga antara perkara yang dititik beratkan oleh kerajaan. Ini termasuk pembinaan kompleks khas pusat tingkatan 6 dan juga penyediaan khidmat penjagaan kesihatan dan utiliti. Dari segi pendidikan, banyak sekolah-sekolah, maktab-maktab telah pun dibina. Mengenai dengan juga kesihatan, terdapat beberapa buah klinik dan juga hospital di daerah Belait untuk menangani kesihatan penduduk-penduduk di daerah ini. Begitu juga mengenai dengan pembangunan seperti bekalan air, elektrik, gas, telefon, juga ada disalurkan di kampung-kampung, terutama sekali di kampung-kampung di Mukim Kuala Belait. Kemajuan prasarana dan kemudahan asas bukan sahaja dinikmati oleh penduduk di kawasan bandar, malahan juga di kawasan desa dan luar bandar di daerah Belait. Sokongan rakyat dan penduduk serta kerjasama daripada sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan membantu dalam menggerakkan ekonomi negara secara amnya. Kawasan pendalaman juga dijadikan sebagai kawasan industri perekonomian oleh Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Antaranya kawasan ternakan ayam, ternakan kambing dan pelbagai ternakan lagi di kawasan Mukim Melabi dan Merangking serta Mukim Bukit Sawat. Juga industri pelancongan seperti taman rekreasi, Logan Lalak dan kawasan Teraja dijadikan sebagai lingkungan hijau dan Heart of Borneo serta dijadikan sebagai taman lestari bagi pembiakan binatang-binatang liar. Selama lebih setengah abad di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, pelbagai kemajuan telah dikecapi. Baginda mempamerkan tokoh kepimpinan yang berwibawa apabila menerapkan ajaran agama Islam sebagai pegangan dan teras dalam pemerintahan baginda. Rakyat di daerah Belait ini atau penduduk daerah Belait ini perlu mensyukuri apa yang juga infrastruktur ataupun pembangunan yang wujudnya di daerah Belait ini. Kita lihat masjid-masjid pun sudah banyak dibangunkan di setiap mukim ataupun setiap kampung. Jadi kita guna pakai bangunan-bangunan tersebut untuk kita mengembangkan lagi kemajuan seperti meningkatkan kepahaman agama. Berkatnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu kerana kemajuan-kemajuan dalam mukim dan kampung sentiasa mendapat langkah-langkah kemajuan. Dalam mukim ini kita merasa bangga adalah sebuah mukim salah satu merupakan terdapatnya sumber ekonomi negara, di mana mukim ini telah menjadi satu sebutan orang ramai sebagai mukim industri, di mana terdapat berbagai-bagai industri. Sebagai rakyat, kita harus bersyukur kerana kerajaan telah membina banyak kemudahan awam semata-mata untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia kekekalan memerintah negara Brunei Darussalam di atas singgahsana. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 339 kes. Kes 339 ialah seorang perempuan berumur 26 tahun yang tiba ke negara ini daripada Manila pada 21 Julai 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan dan penyiasatan serta pengesanan kontak mengesahkan tiada kontak terdekat bagi kes ini. Sementara itu, satu kes sembuh dicatatkan dengan 52 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 198 kes. 530 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,958 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 338 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 154,142 ujian. Makmal lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 2 Ogos 2021 seramai 3,866 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 137,345 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 31,680 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 23,961 orang.